Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali bersama saya Khalis Kadir dalam MG Flash 23 Februari. Berita utama. 71% atau lebih 2/3 pencarum aktif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berusia 55 tahun dan ke bawah tidak mempunyai wang persaraan yang cukup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata situasi itu amat membimbangkan kerana golongan berkenaan akan bersara tanpa dana yang mencukupi dan melebihi paras kemiskinan. Katanya situasi itu berlaku susulan 4 pengeluaran khas KWSP ketika pandemik COVID-19. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, bilangan ahli aktif yang mencapai simpanan asas RM240,000 pada usia 55 tahun menurun daripada 36% pada 2020 kepada 29% pada akhir 2022. Jelas beliau, KWSP menganggarkan ahli perlu bekerja antara 4 sehingga 6 tahun tambahan untuk membina semula simpanan yang telah dikeluarkan semasa pandemik. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Datuk Seri Amiruddin Syari PH Gombak yang meminta Menteri Kewangan menyatakan pendirian kerajaan terhadap pengeluaran wang KWSP sebagai langkah bantuan kewangan. Sebelum ini, KWSP melaksanakan 4 kemudahan pengeluaran berkaitan COVID-19 sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengeluaran di bawah inisiatif iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas itu adalah bagi membantu kelangsungan hidup ahli dalam menempuhi impak pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan berpendapat pengeluaran simpanan KWSP secara terbuka atau bersasar bukan penyelesaian jangka panjang. Sebaliknya, beliau memberitahu sistem perlindungan sosial yang perlu diperkukuhkan bagi memastikan rakyat Malaysia mempunyai perlindungan apabila berlaku perkara yang tidak dijangka. Polis telah menghantar kertas siasatan berhubung Perhimpunan Pemuda Islam Terengganu HIMPIT 2023 kepada Pejabat Pengarah Pendawaan Negeri PPN Terengganu semalam. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, kertas siasatan itu telah lengkap setelah 36 individu terdiri daripada penganjur dan peserta yang terlibat diambil keterangan. Menurut Datuk Rohaimi, kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 14 Akta Hasutan Kesalahan Kecil 1955. Beliau berkata pihaknya menerima 5 laporan polis berhubung program tersebut yang didakwa mengganggu ketenteraman orang ramai dan menjejaskan keharmonian kaum. Tambahnya, polis juga sudah merampas replika senjata berkenaan di Marang Isnin lalu bagi membantu siasatan. Jumaat lalu, program HIMPIT 2023, anjuran Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu DPPNT di Setiu mencetuskan polemik apabila peserta berarak sambil membawa replika senjata seperti pedang dan lembing. Bagaimanapun, Ketua DPPNT Muhammad Harun Hisa menjelaskan peserta hanya mengikut tema perarakan dan ia sama seperti pertandingan pakaian beragam dianjurkan di seluruh negara. Seorang remaja lelaki yang tular dimandikan seperti jenazah kerana mencuri tabung masjid awal tahun lalu diperintah dihantar ke Sekolah Henry Geni semalam. Kali ini Daniel Iskandar, 20 tahun, dijatuhi hukuman kerana mencuri lagi wang tabung sebuah surau Disember tahun lalu. Magistrate Nur Hafizah Rajuni membuat keputusan itu selepas meneliti laporan sosial dikemukakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terhadap tertuduh. Menurut beliau, Daniel diperintah ke sekolah itu sehingga mencapai umur 21 tahun kerana tertuduh adalah pesalah muda. Mahkamah Magistrate Selayang turut memerintahkan remaja itu dihantar ke Sekolah Henry Geni di Teluk Mas, Melaka bermula semalam. Mengikut pertuduhan, Daniel didakwa mencuri wang RM74 daripada tabung surau Al-Munir Batu 17 Kuang Rawang pada 12.44 tengah hari pada 5 Disember 2022.
Kesalahan itu mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dan boleh dikenakan denda. Timbalan Pendakwa Raya Wan Nur Iman Wan Ahmad Afzal memohon hukuman setimpal sebagai pengajaran kepada tertuduh agar tidak melakukan kesalahan sama. Peguam Suhaida Muhammad Sobri daripada Jabatan Bantuan Guaman Negeri Selangor yang mewakili Daniel memohon hukuman ringan. Beliau berhujah dengan mengambil kira laporan sosial yang dibacakan oleh wakil JKM selain anak guamnya, pesalah muda serta telah insaf. Katanya sebelum ditangkap, tertuduh bekerja di bengkel kereta dan dijaga oleh datuknya. Ibu bapa Daniel juga telah bercerai dan dia anak sulung daripada 3 beradik dengan seorang daripadanya orang kurang upaya OKU. Pada 13 Januari tahun lalu, Daniel dijatuhkan hukuman penjara 10 hari dan didenda RM4,000 oleh mahkamah sama selepas mengaku bersalah. Tertuduh didakwa cuba mencuri tabung kepunyaan Masjid Al-Islahiyah dengan mengheret dan menyorokkan tabung itu di dalam bilik mandi jenazah. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 17 Januari tahun lalu mengetepikan hukuman penjara dan denda itu terhadap Daniel. Ia digantikan dengan perintah menjalani khidmat masyarakat selama 120 jam yang perlu dilaksana dalam tempoh 6 bulan, ditumpukan dengan khidmat di masjid-masjid. Berita seterusnya, Majlis Perbandaran Sepang MPS merobohkan 110 rumah dan struktur di perkampungan haram pendatang asing tanpa izin parti seluas 1.6 hektar dalam kawasan hutan berhampiran persiaran Semara Api Cyberjaya. Yang di-Pertuanya, Dato' Abdul Hamid Hussein berkata, tindakan itu diambil susulan serbuan Jabatan Immigration JIM pada 14 Februari lalu di penempatan haram tersebut membabitkan 55 tangkapan. Dato' Abdul Hamid berkata, operasi bermula 8.30 pagi tadi menggunakan 3 jentera pengorek dengan kekuatan 80 kaki tangan MPS serta 10 tong sampah roll-on, roll-off, roro. Katanya operasi dijalankan untuk membersihkan kawasan itu daripada sebarang struktur binaan bagi mengelakkan ia diduduki semula oleh parti. Beliau menjangka operasi itu memakan masa sehingga 7 hari bergantung kepada keadaan cuaca dan ia akan dibangunkan sebagai kawasan awam. Tambahnya, terdapat juga perigi yang dibina di kawasan penempatan itu untuk kemudahan parti bermandi manda dan membasuh pakaian. Menurut Dato' Abdul Hamid, pihaknya akan berbincang bersama Jabatan Teknikal sama ada akan menimbus perigi itu atau merobohkannya. Minggu lalu, JIM membongkar penempatan haram parti yang berselindung di dalam hutan di Cyberjaya. Dipercayai wujud sejak 8 tahun lalu. Barisan Nasional BN akan menggunakan logo sendiri pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri. Biarpun mengadakan kerjasama politik dengan Pakatan Harapan PH. Perkara itu disahkan pengerusinya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, hari ini. Menyentuh mengenai pembahagian kerusi, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata, perkara itu sudah mula dibincangkan dalam mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan namun masih belum dimuktamadkan lagi. Semalam, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing pada tempoh 2 minggu terakhir Jun. Katanya persefahaman itu akan dibincangkan di peringkat parti yang terbabit sebelum dipersembahkan kepada Sultan yang di-Pertuan Besar serta Tuan yang terutama negeri masing-masing. Kesengsaraan pelarian Syria di utara datang bertimpa-timpa. Selepas sedekat menjadi mangsa konflik di negara sendiri, mereka sekali lagi diuji dengan musibah besar. Gempa bumi 6 Februari lalu menjadikan segala keperluan mereka begitu kritikal dan amat terdesak. Laporannya bersama Razali Awang dan Faris Fazil dari Azaz, Syria. Selama menjadi pelarian dalam negara IDP, mangsa konflik banyak bergantung kepada ihsan masyarakat antarabangsa. Sepanjang tempoh lebih 10 tahun lepas, meskipun bukan dalam jumlah yang besar,
ada yang berjaya memulakan hidup baharu walaupun keadaan tidak mudah. Ketika berusaha untuk menapak, kesabaran mereka diuji lagi. Jika dulu dari khemah ke rumah, kini kembali seperti sebelumnya dari rumah ke khemah. Musibah awal pagi 6 Februari menambah sengsara sedia ada. Rayuan kepada masyarakat antarabangsa seakan tidak didengari kerana tumpuan dunia kepada Turkiye yang terkesan teruk dengan bencana alam yang sama. Meskipun di sebalik kekangan di negara sendiri, Turkiye Diyanet Wakfe TDW berusaha keras bagi memastikan pelarian yang selama ini disantuninya tidak kelaparan dan mempunyai tempat tinggal. Melalui rakan kongsinya, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, keperluan asas seperti pengagihan makanan diteruskan sama seperti sebelum bencana. Okey, melihat kepada keadaan yang mendesak sejak 2014 lagi, kita melihat ini adalah keperluan-keperluan asas yang mereka sangat perlukan. Namun pihak MAPIM hadir sejak 2014 menghulurkan bantuan bersama dengan Turki Diyanet Wakfe. Antaranya kita menghulurkan masakan panas iaitu hot meal 2 kali sehari. Antara yang dihidangkan merupakan nasi dan juga buah-buahan dan juga keperluan untuk minuman. Jadi kita terpanggil untuk hadir ke sini dan ini antara puluhan daripada kem pelarian yang terdapat di sini. Kem ini dinamakan Ewak Camp di Azaz, Syria. عم بيجي مساعدات الحمد لله عم بيجي مساعدات يعني غذائيه وعم بيجي كل شيء عم بيجي بس انه غير كافيه مثل ما حكى الاخ يعني. لكن بعد الزلزال جاءت عالم يعني جديدة، صارت هذا مركز إيواء الشبيبة اسمه، نزحت عالم جديد إليه. Apa yang anda lihat di belakang saya adalah fenomena biasa ketika pengagihan makanan dilakukan di utara Syria. Sejak lebih 10 tahun lalu, ia adalah perkara biasa di mana kebanyakan mereka yang berada di sini bergantung harap kepada ihsan masyarakat antarabangsa. Bagaimanapun ketika ini, keseriusan untuk menangani masalah mereka semakin kendur. Di mana silapnya? Laporan Razali Awang bersama Faris Fazil dari Azaz, utara Syria untuk Malaysia Gazette. Baik, laporan Razali Awang dari utara Syria itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette bagi mendapatkan pelbagai berita terkini. Saya Khalis Kadir, Assalamualaikum dan salam hormat.